Baiklah, seperti yang kami janjikan, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita ada satu lagi topik yang saya kira menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu. Seorang berada bersama saya di studio dan insyaAllah kita juga akan hubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita yang kedua dalam ruang bicara hari ini ialah PRU15. Bubar DUN ataupun tidak. Ini satu topik yang menjadi perhatian dan juga perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya apabila kerajaan telah pun mengumumkan pembubaran Parlimen pada 10 hari bulan yang lalu dan masing-masing menunggu bila pula PRU yang ke-15 akan berlangsung. Baiklah, tetamu yang berada bersama saya di studio ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zin yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi Manusia, Ketua Unit Advokasi Politik IPSAS dan juga dari Universiti Putra Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Datuk. Dah lama ke tak bersama kami? Itulah, tapi harapnya bila menjelang PRU ni kita lebih akrab lah. Saya pun menjangkakan begitu. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom nanti, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof yang merupakan pensyarah undang-undang dan polisi di Universiti Teknologi Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kenapa tak datang ke studio? Prof Izzani menunggu-nunggu tadi. InsyaAllah lain kali, InsyaAllah ada kesempatan lain, InsyaAllah kita boleh bersua secara fizikal. Okey, InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita menyentuh tentang, macam saya katakanlah, ini topik yang menjadi perhatian, ini topik yang menjadi perbincangan sebenarnya Prof Izzani di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya mereka tunggu-tunggu bukan saja bila tarikh PRU 15 akan diadakan, tetapi yang lebih menarik juga ialah tentang pembubaran di Dewan Undangan Negeri itu sendiri juga menjadi perhatian. Pandangan Dr. Prof Izzani sendiri, kenapa bila agaknya kita boleh mengetahui DUN akan dibubarkan dan pilihan raya akan dijalankan serentak untuk PRU yang ke-15, PRU dan juga untuk DUN sendiri? Prof. Okey, ini sebenarnya satu senario baru dalam landscape politik negara kerana sebelum ini pilihan raya diadakan serentak di peringkat parlimen dan negeri. Tetapi selepas PRU yang ke-14 2018, kita dapat melihat satu trend di mana pilihan raya diadakan secara berasingan, bermula di Sabah, kemudian di Melaka dan di Johor. Dan ini merupakan satu trend baru dan kita sudah menjangkakan apabila Perdana Menteri mengumumkan pembubaran parlimen sudah timbul satu persoalan, adakah pembubaran Dewan Undangan Negeri juga akan berlaku. Sebenarnya dari segi konvensional pilihan raya kita memang diadakan serentak kecuali di Sarawak. Sarawak sejak 1979 mereka mengadakan pilihan raya secara berasingan kerana dengan adanya pilihan raya berasingan itu mereka boleh memberi fokus kepada jentera parti dan sebagainya. Tetapi alasan itu kita boleh fahami kerana di Sarawak mereka ada parti-parti tempatan seperti Parti Pesaka Bumi Putra PBB. Jadi parti ini hanya ada di Sarawak dan mereka tidak bertanding di peringkat persekutuan ataupun di Semenanjung. Jadi itu sangat relevan di Sarawak. Tetapi dalam kes di negeri-negeri lain ini satu perkembangan yang baru. Ramai yang bercakap tentang kita akan pilihan raya kita akan tinggi kos dari segi kos pilihan raya, termasuk mungkin rakyat kita akan mengundi dua kali akan membuatkan rakyat kita lelah dan sebagainya. Tetapi satu aspek lain juga yang boleh kita lihat ialah negara kita selain daripada negara demokrasi, negara kita juga adalah negara persekutuan, federalism. Jadi sebab itu negeri-negeri mereka mempunyai hak untuk membubar ataupun tidak. Jadi dari aspek federalism itu kita harus
hormati kerana itu hak mereka. Tetapi dari sudut yang lain, dari sudut politik, dari sudut ekonomi, maka ia membawa implikasi yang berbeza. Jadi pembuaran parlimen ini satu perkara yang penting kerana kita tidak mahu proses demokrasi melalui pilihan raya ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada perjalanan demokrasi dan sebagainya. Kerana saya kira kita tidak bersedia untuk mengadakan pilihan raya berasingan dari segi kos, dan kalau kita bercakap tentang sudut musim tengkujuh sebenarnya mungkin dia akan berlarutan sampai tahun hadapan. Jadi ini akan memberikan banyak implikasi dan setakat ini kita masih lagi menunggu pengumuman negeri-negeri yang sama ada mereka akan membubarkan parlimen, Dewan Undangan Negeri ataupun tidak. Tetapi itu juga bergantung kepada perkenan Sultan di negeri masing-masing lah. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Madya, Dr. Muhammad Fatih berkaitan dengan soal ini. Kalau kita dengar-dengar dan juga lihat-lihat perkembangan terkini sebenarnya Prof, alasan yang diberikan ialah kebanyakannya menyentuh tentang ketepatan ataupun kesesuaian mengadakan PRU 15 itu ketika ini, kerana ianya dikatakan ialah misalnya mereka juga menyentuh tentang pembubaran parlimen yang dikatakan dilakukan dengan begitu pantas, mendadak, dan ada juga yang mengatakan disebabkan oleh keadaan cuaca seperti apa yang Prof Izani sebut tadi, itu juga digunakan sebagai alasan. Apakah ini alasan-alasan yang boleh diterima sebenarnya, ataupun ada alasan-alasan lain yang mungkin tersembunyi mengapa ada negeri-negeri yang tidak mahu membubarkan DUN dan mengadakan pilihan raya serentak bersama dengan pilihan raya umum nanti? Ya, terima kasih Tuan Haji, rakan saya Dr. Izani. Bila kita bercakap soal tarikh pilihan raya ni, kita lihat apabila kita mewarisi satu sistem yang diperkenalkan oleh British ketika merdeka, yang meletakkan konsep pilihan raya berteraskan kepada demokrasi berparlimen menggunakan kaedah Kabinet Westminster. Kita berdepan dalam situasi yang pertamanya kita tidak mempunyai satu tarikh pilihan raya yang tetap, menyebabkan lebih kurang 4 tahun sekali, 5 tahun sekali kita berteka-teki berkenaan dengan tarikh pilihan raya, dan saya kira ini juga satu masalah ataupun bebanan kepada rakyat apabila kita lihat rakyat dalam mutakhir ni berteka-teki tentang tarikh pilihan raya. Kadang-kadang bila nak anjurkan program melibatkan menteri pun kata tunggu selepas pilihan raya, nak laksanakan dasar-dasar penting pun tunggu selepas pilihan raya. Yang saya kira ini merupakan satu perkara yang perlu dilihat juga dalam jangka masa yang panjang. Yang keduanya, ketika British memperkenalkan sistem ini kepada Malaysia, sebenarnya British mungkin tidak memahami risikonya dalam situasi Malaysia ini adalah negara yang menggunakan konsep persekutuan atau federal, dan Malaysia ini sangat unik kerana federalisme yang dilaksanakan di Malaysia ini berlaku dalam situasi Malaysia sebuah negara yang kecil dari sudut saiznya, dari sudut jumlah penduduknya, berbanding dengan negara federal yang lain seperti India, Amerika Syarikat dan sebagainya. Kita adalah negara federal yang kecil. Dari sudut pilihan raya ini sewajarnya dilaksanakan secara bersama-sama antara persekutuan dan negeri, tetapi sistem kita berdasarkan perlembagaan, kita ada perlembagaan persekutuan, kita ada perlembagaan negeri, masing-masing berjalan melalui proses yang tersendiri, dan undang-undang perlembagaan tidak boleh menghalang pelaksanaan pilihan raya secara berasingan. Selama ini seperti yang disebut oleh Dr. Izani tadi, di Semenanjung kita tidak ada pengalaman pilihan raya secara berasingan, melainkan dalam tempoh parlimen sekarang ini bila berlaku di Melaka dan juga di Johor. Saya kira pengalaman ini merupakan satu ujian juga kepada kita. Apabila kita melihat kos pilihan raya di Melaka 46 juta, kos pilihan raya di Johor 96 juta, menyebabkan kita berfikir tentang adakah langkah mengadakan pilihan raya berasingan di negeri-negeri ini satu langkah yang baik dalam situasi demokrasi di Malaysia. Tambahan pula kita melihat dari sudut aspek kelancaran dasar dan penyelarasan dasar antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebenarnya kalau dilaksanakan secara serentak,
seolah-olah pilihan raya ini satu proses riset dari sudut dasar dan juga pendekatan kerajaan dalam tempoh lebih kurang 4 tahun atau 5 tahun sekali, yang mana proses riset ini boleh diselaraskan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan saya lihat ya Tuan Haji, alasan yang diberikan oleh parti PAS yang menguasai 3 negeri dan juga PH berkaitan dengan kesesuaian tarikh pilihan raya sewaktu banjir. Sebab itu mereka menetapkan, asalnya mereka meletakkan pilihan raya hanya akan dibuat ataupun pembubaran hanya akan dilaksanakan selepas bulan Mac tahun 2023. Tetapi saya kira dengan perkembangan yang ada sekarang ini, pembubaran parlimen, perkara itu mungkin akan dipertimbangkan kembali. Okey, baik, kita akan sambung lagi menarik analisis yang dilakukan oleh kedua-dua tetamu yang berada di studio dan juga di yang kita hubungi melalui Maya. Tapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika saja dan kembali nanti kita akan sambung berbincang tentang isu yang saya kira cukup penting dan menarik, PRU15 bubar DUN ataupun tidak. Kita rehat dulu. Okey, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita bercakap tentang PRU15 bubar DUN ataupun tidak. Barangkali Dr. Izani, ini pun satu isu yang penting dan menarik sebenarnya lah. Pelbagai pandangan dan juga pendapat dilontarkan. Tapi jika kita laksanakan satu ataupun kita catatkan satu perbandingan dengan negara-negara lain, apakah ini sesuatu yang juga perlu diberi perhatian sebenarnya? Apa yang berlaku ketika ini? Saya kira ini satu soalan yang sangat menarik kerana pembubaran parlimen ataupun pilihan raya diadakan serentak ataupun tidak, ia sebenarnya juga menjadi isu kepada negara-negara lain. Saya baru pulang daripada Indonesia bulan 8 itu, dan saya menyaksikan di mana Indonesia buat pertama kali pada tahun 2024 mereka akan mengadakan 3 pilihan raya serentak dalam tahun yang sama, iaitu pilihan raya pemilihan presiden ataupun pilpres, pemilihan legislatif ataupun pemilu, dan juga pemilihan kepala daerah ataupun pilkada. Di mana sebelum ini ketiga-tiga pemilihan ini diadakan secara berasingan, berbeza dari segi tahun. Tetapi mulai 2024 ketiga-tiga pemilihan ini akan diadakan serentak pada tahun yang sama. Jadi alasan yang dibuat ketika untuk mencadangkan pemilihan serentak ini kerana kos dan juga ingin memudahkan rakyat untuk keluar mengundi. Dan saya kira sekiranya pemilihan ataupun pilihan raya dibuat secara berasingan ataupun tidak serentak, kita seolah patah balik ke belakang kerana sudah banyak negara yang mengamalkan melaksanakan pilihan raya secara serentak, kerana ini satu langkah yang baik untuk menjimatkan kos dan juga memudahkan rakyat untuk keluar mengundi. Saya fikir saya bersetuju dengan pandangan Dr. Fatih tadi. Dengan perkembangan yang mutakhir ini, saya kira negeri-negeri yang belum lagi mengumumkan kesediaan mereka untuk membubarkan parlimen mungkin akan memikirkan akan membubarkan DUN apabila melihat faktor ekonomi, faktor pengundi itu sendiri untuk keluar mengundi dan sebagainya. Kerana kita tidak nampak pengundi akan turun keluar mengundi 2 kali kerana ia juga melibatkan kos bagi mereka. Selain daripada kos, barangkali Dr. Fatih, antara alasan yang digunakan oleh parti-parti politik di negeri-negeri yang setakat ini masih lagi belum membuat keputusan sama ada nak membubarkan DUN ataupun tidak, ada juga pandangan yang mengatakan bahawa seolah-olah parti-parti ini belum lagi bersiap sedia sebenarnya untuk menghadapi pilihan raya umum dan juga pilihan raya di peringkat negeri ini sebenarnya. Jadi apakah itu juga merupakan satu alasan yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak? Ya, menarik juga kalau kita lihat dari sudut alasan. Tetapi saya melihat negeri-negeri yang mengekalkan keputusan yang telah dibuat sebelum daripada pembubaran parlimen, sebenarnya mereka ingin menegaskan tentang
betapa pilihan raya yang bakal dilakukan dalam musim Tengkujuh ini merupakan satu pilihan raya yang tidak sesuai, dan itu antara perkara yang mereka ingin tekankan, kerana saya melihat terdapat juga risiko jika sekiranya pilihan raya dilaksanakan dalam tempoh musim Tengkujuh, dan jika ditakdirkan pada hari pengundian itu berlaku hujan yang lebat dan banjir yang besar menyebabkan ramai pengundi tidak dapat keluar. Harapnya tidak begitu Tuan Haji, ya. Tetapi jika berlaku demikian, akan timbul satu isu yang sangat besar dari sudut legitimasi atau keabsahan sistem pilihan raya itu sendiri dalam menubuhkan kerajaan. Saya kira isu pilihan raya dalam tempoh bencana ini merupakan satu isu yang besar juga, dan mungkin negeri-negeri yang mengekalkan keputusan mereka melihat kepada faktor ini. Cumanya suka juga saya melihatkan Tuan Haji, berkenaan dengan satu perspektif yang lain dari sudut penyelarasan antara negeri dan juga persekutuan. Sebenarnya antara negeri dan persekutuan ini ada pro dan kontra dilaksanakan pilihan raya secara serentak dan berasingan. Kerana mungkin juga dilihat jika sekiranya peringkat persekutuan dimenangi oleh satu parti, terdapat kecenderungan juga di kalangan pengundi-pengundi untuk memberikan kuasa kerajaan negeri kepada parti yang berbeza. Dan saya kira ini satu perkara yang baru, iaitu mungkin wujud kecenderungan pengundi untuk mewujudkan satu keseimbangan antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Tetapi ini sekadar andaian, kita tidak tahu juga rentak pengundi bagaimana, dan saya kira dari sudut yang lebih penting sebenarnya adalah aspek pembelanjaan pilihan raya itu sendiri. Mungkin pihak atau parti-parti yang menguasai negeri-negeri yang tidak bersama dengan kerajaan persekutuan ini melihat bahawa mereka ingin mempunyai pendirian yang tersendiri. Tetapi bagi saya dalam situasi pilihan raya yang akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat ini, adalah lebih baik mereka bersama-sama dengan pilihan raya persekutuan, kerana dari sudut kos sebenarnya sangat jimat. Berbezanya dari sudut penyediaan kertas undi sahaja, maknanya kena tambah kertas undi untuk DUN sahaja. Yang lain-lain saya kira kosnya sama, dan rakyat juga akan lebih selesa kerana mereka tidak perlu keluar banyak kali. Dan kita kena ingat juga negeri-negeri yang tidak membubarkan DUN, mereka juga berada dalam situasi berteka-teki dari sudut bilakah akan dibubarkan DUN, dan tempohnya tidak lama sebenarnya. Dan saya kira ini juga satu risiko dari sudut kelancaran pentadbiran kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi bagi saya lebih baiklah bagi negeri-negeri yang ada ini, walaupun mungkin pendirian sebelum ini agak tegas, tetapi tidak salah untuk menukar pendirian, dan ianya tidak dianggap sebagai satu sifat U-turn secara negatif dan sebagainya, kerana yang diutamakan sebenarnya adalah wang rakyat yang akan terbuang akibat pilihan raya yang berasingan. Okey, kalau kita lihat daripada apa yang dikeluarkan oleh kenyataan SPR sendiri, mereka akan bermesyuarat pada 20 hari bulan kalau tak silap saya, dan mungkin ketika itulah mereka akan menentukan bilakah pilihan raya umum ini akan diadakan. Tetapi yang paling penting sekarang ini ialah jangkaan secara profesional daripada Prof Izani sendirilah. Apakah dalam masa nanti selepas saja SPR membuat pengumuman itu akan ada satu perubahan yang drastik daripada negeri-negeri yang sebelum ini, macam Selangor misalnya yang tidak bersetuju untuk membubarkan DUN, mungkin akan membuat U-turn dan mengubah pendirian mereka. Ya, betul. Sebenarnya selepas pembubaran parlimen, kita akan menanti tarikh-tarikh penting yang akan diumumkan oleh SPR. Sebelum itu saya ingin menyebut tentang kebimbangan pilihan raya diadakan dalam musim Tengkujuh dan sebagainya. Sebenarnya ia boleh ditangani dengan oleh peranan SPR itu sendiri, dan SPR telah pun memberi jaminan bahawa mereka boleh mengadakan pilihan raya dengan pelan kontingensi untuk menangani sebarang kemungkinan. Tetapi berbalik kepada soalan Tuan Haji tadi, saya percaya selepas 20 hari bulan nanti SPR mengumumkan tarikh-tarikh penting seperti penamaan calon dan juga tarikh buang undi. Saya fikir negeri-negeri yang masih belum mengumumkan pembubaran parlimen ini akan bertindak segera, kerana saya percaya bahawa apabila pilihan raya parlimen, pilihan raya di peringkat parlimen akan diadakan, ia akan memberi pressure dan tekanan sebenarnya kepada mereka, kerana pilihan raya
akan diadakan secara berasingan dengan kos yang meningkat, dan sudah tentu sekiranya parti A yang menang dalam pilihan raya di peringkat parlimen nanti, mereka akan ada kuasa yang akan mempengaruhi pengundi di peringkat negeri. Jadi dengan jentera yang besar dan sebagainya, ini akan memberi kesan kepada mereka. Jadi saya fikir negeri-negeri yang belum membubarkan parlimen ini wajar untuk berfikir secara rasional, kerana sekiranya mereka bersetuju untuk membubarkan parlimen, bukanlah itu satu kekalahan bagi mereka, tetapi satu tindakan yang penting, yang wajar dan rasional untuk menyaksikan pemilihan, proses demokrasi melalui pilihan raya kita itu berlangsung dengan lebih tenang dan lebih lancar. Okey, pandangan Profesor Muhammad Fathi sendiri dalam isu ini, Prof, ya, ramai juga yang melihat isu ini sebagai sesuatu yang menarik. Ianya seolah-olah memberikan satu dimensi yang agak mencabar sebenarnya dalam situasi politik semasa di Malaysia ketika ini. Dan saya percaya bahawa parti-parti politik yang ada di negara kita, terutamanya parti-parti politik yang dianggap dominan, sudah pastilah sedang menyusun pelbagai strategi, misalnya macam PAS dan UMNO masih lagi berunding sama ada apakah UMNO akan menerima PAS untuk bersatu berjuang dalam PRU kali ini dan sebagainya. Jadi apakah anda melihat perkara-perkara beginilah yang mungkin akan memberi satu gambaran yang lebih menarik bila kita bercakap tentang PRU 15 dan sekaligus pilihan raya di peringkat negeri juga? Ya. Sebenarnya apabila kita lihat dari sudut susunan parti politik di dalam pilihan raya kali ini, pilihan raya ke-15 ini, situasi politik yang ada sangat-sangat berbeza dengan mana-mana pilihan raya sebelum ini. Yang pertamanya, parti yang dominan yang menguasai negara sekian lama tidak benar-benar menguasai politik, walaupun Perdana Menteri daripada UMNO dan Barisan Nasional, tetapi parti yang menguasai negara ini adalah parti campuran daripada sebahagian daripada PN dan dapat sokongan daripada DPS dan sebagainya. Bermakna UMNO dan Barisan Nasional dalam situasi pilihan raya kali ini tidak merupakan kerajaan yang penyandang di dalam situasi pilihan raya sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Itu yang pertama. Ini merupakan satu perkara yang sangat berbeza. Yang keduanya, kita lihat di dalam pilihan raya ini terdapat 3 gabungan parti yang kita katakan yang utama, iaitu yang pertamanya Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. 3 kelompok ini atau 3 gabungan ini bersaing sesama sendiri, dan jika kita lihat situasi yang ada, walaupun mungkin kebanyakan daripada pengulas dan juga pemerhati melihat Barisan Nasional dengan sejarahnya dan juga pengaruhnya di akar umbi mempunyai kelebihan berbanding 2 perikatan yang lain, tetapi saya melihat situasi pilihan raya kali ini sukar diramal kerana majoriti pengundi atau sebahagian besar pengundi yang ada terdiri daripada pengundi muda apabila umur pengundian diturunkan kepada 18, dan juga termasuk juga mereka yang selama ini tidak pernah mengundi, iaitu seramai 22% yang tidak pernah daftar mengundi, nama-nama mereka dimasukkan di dalam senarai pemilih. Dan kelompok ini walaupun kita katakan berkemungkinan besar tetap tidak keluar mengundi, tetapi tidak mustahil mereka keluar dan membuat satu kejutan di dalam pilihan raya yang akan datang. Maksudnya di dalam pilihan raya kali ini terdapat situasi yang sukar diramal siapakah yang bakal pemenang, kerana apabila pertembungan itu 2 penjuru agak mudah untuk kita membuat jangkaan, tetapi di dalam situasi pertembungan 3 penjuru kemungkinannya akan pelbagai dan sentimen pengundi-pengundi juga sukar dijangkakan. Jadi sebab itulah di dalam pilihan raya kali ini saya kira perundingan antara parti-parti politik walaupun boleh dikatakan sudah kita katakan sampai penghujungnya, dan tetapi kerjasama yang kita lihat ni bukan sahaja kerjasama sebelum pilihan raya, tetapi kemungkinan kerjasama yang berlaku selepas pilihan raya. Itu juga menarik untuk kita lihat, kerana terdapat juga kemungkinan tidak ada parti yang mempunyai sokongan majoriti untuk kerajaan. Dan di dalam situasi itu
parti-parti ini, gabungan-gabungan ini perlu mempunyai hubungan yang baik juga supaya mereka dapat bekerjasama dengan segera dan juga selesa sebaik saja keputusan pilihan raya berlaku demikian. Okey, baik. Kita di penghujung sebenarnya Dr. Izani tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Jadi jangkaan anda lah. Ada yang mengatakan bahawa kalau mengikut daripada ramalan mereka mungkin ialah tentang DUN itu mungkin akan berlaku, pembubaran DUN itu mungkin akan menjadi satu kenyataan yang tidak akan menimbulkan masalah, kecuali kalau negeri dah mengambil keputusan mereka tidak akan membubarkan DUN, itu keputusan muktamad. Tetapi ada yang menjangkakan bahawa apapun yang berlaku, pilihan raya mungkin akan diadakan di awal bulan November, sebelum 15 hari bulan, kerana 15 itu dijangkakan akan berlaku serangan monsun dan sebagainya, banjir besar akan berlaku dan sebagainya. Tapi daripada ramalan dan pandangan saya kira selepas pembubaran parlimen diumumkan oleh Perdana Menteri, ramai yang melihat kemungkinan pilihan raya akan diadakan seawal yang mungkin bagi mengelak musim terkujuh berlaku secara lebih besar. Dan saya menjangkakan mungkin pilihan raya umum ke-15 akan diadakan selewat-lewatnya pertengahan November. Dan ini maksudnya sebulan selepas pembubaran parlimen itu berlaku. Dan kempen mungkin akan mengambil masa selama 10 hari sehingga 14 hari. Sekarang dengan adanya social media dan sebagainya, saya kira kempen tidak lagi menjadi satu isu yang besar. Kerana ia boleh, maksudnya calon yang bertanding boleh menghubungi ataupun pergi ke berjumpa dengan pengundi-pengundi melalui social media dan sebagainya. Saya fikir lagi cepat lagi bagus. Kita boleh ada kerajaan yang stabil, yang lebih kukuh, dan kita boleh fokus kepada ekonomi, dan akhirnya negara kita menjadi lebih kuat dan lebih teguh lah, seperti mana tema Hari Kebangsaan kita, Malaysia Teguh Bersama. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Izani. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Fadli kerana sudi bersama kami, walaupun masa yang diperuntukkan agak suntuk, tapi ini hanyalah sebagai permulaan, dan insyaAllah dari masa-masa bila sahaja kita ketahui pengumuman dibuat oleh SPR nanti, bilakah tarikh PRU akan berlangsung, dan negeri mana pulakah yang akan membuat keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, itu juga kita tunggu, kerana ianya mungkin akan dapat pencerahan dalam masa sehari dua yang akan datang ini, dan sudah pastilah ianya akan memberikan satu gambaran yang lebih positif dalam kita menghadapi PRU yang ke-15 nanti. Jadi kita tunggu tarikh dan suasana tersebut. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.